Apabila kita bercakap tentang tekanan ataupun stres dan juga beberapa perkara yang mendasari dan juga berada dalam kelompok dan juga kepompong itu, kita juga ingin bercerita tentang bagaimana kita menghadapi tekanan itu. Jadi amat molek kiranya untuk kita bercakap lebih lanjut tentang positif dalam menghadapi tekanan. Kita terus saja menghubungi bersama dengan Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar, Presiden Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga merangkap pengarah Pusat Pembangunan Akademik UPM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih Prof bersama kami sekali lagi pada pagi ini. Kita membawa aura positif untuk kita gambarkan, untuk kita kongsikan dengan warga masyarakat. Prof, seketika kita boleh mulakan ataupun molek untuk kita mulakan perbincangan kita ini berkenaan tentang dalam kita mengharungi sudah pastinya situasi pandemik COVID-19 ataupun endemik COVID-19 dan juga beberapa situasi sosial dan juga ekonomi. Bagaimana Prof melihat suatu bentuk tekanan yang berbeza-beza mengikut kelompok komuniti masyarakat dan juga mengikut jenis-jenis dan juga set tingkah laku masyarakat itu sendiri, Prof? Okey, alhamdulillah, terima kasih saudara Ismail. So bila kita lihat kepada tema yang kita nak bincangkan adalah positif di dalam kita menghadapi tekanan. So kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai individu ataupun sebagai seorang manusia, memang kita tidak boleh lari daripada yang kita kata cabaran-cabaran yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-harian. Termasuklah kalau kita tengok daripada pagi, bermula daripada kita bangun daripada tidur dan sebagainya sehinggalah kita tidur, semula berbagai perkara yang berlaku, berbagai peristiwa yang berlaku di dalam kehidupan kita, termasuklah cabaran-cabaran yang mungkin yang kita kata cabaran-cabaran yang menggugatkan sedikit sebanyak emosi yang berlaku di dalam diri individu. Tetapi apa yang lebih penting yang saya lihat, apa yang lebih penting, bagaimana kita melihat sesuatu perkara, bagaimana kita persif menguruskan sesuatu emosi itu adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab kalau kita lihat dari segi teorinya ataupun dari segi praktisnya pun, kita ni adalah bagaimana apa yang kita fikirkan. So kalau kita melihat, sebab peristiwa memang berlaku, peristiwa yang sama berlaku kepada individu yang berbeza, mungkin memberi kesan emosi yang berbeza. Kenapa dia memberi kesan emosi yang berbeza adalah bagaimana individu itu menguruskan, bagaimana individu itu menerima sesuatu peristiwa itu. Kalau kita melihat kepada kita menerima sesuatu perkara itu dengan lebih baik ataupun dengan lebih positif, dengan memberi harapan-harapan yang lebih baik di dalam kehidupan kita, maka insya-Allah kita akan lebih emosi kita akan lebih baik, kita akan lebih bermotivasi. Itu adalah perkara yang sangat-sangat penting, sebab apa yang kita set di dalam minda kita akan memberi impak kepada tingkah laku kita dan juga perasaan kita. Itu perkara besar yang kita harus uruskan. Ya, Prof, cara kita menangani tekanan ataupun cara kita mengenai cabaran ini juga adalah bergantung kepada bagaimana persediaan yang kita lakukan untuk menangani dan juga menghadapi cabaran dan juga tekanan. Ada juga yang tidak bersedia untuk menghadapi tekanan ataupun cabaran ini, dan ada juga yang sudah pun meletakkan kerangka mindanya itu positif untuk melalui apa jua cabaran dan juga tekanan yang akan dilalui. Jadi bagaimanakah bentuk persediaan ataupun bagaimanakah persediaan minda dan juga fizikal itu penting dalam kita menghadapi sebarang bentuk tekanan ataupun cabaran yang tidak terjangka, Prof? Okey. Terima kasih. Itu satu persoalan yang sangat baik. Memang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita ni, banyak perkara-perkara yang kita harus yang kita kata sentiasa bersedia ataupun sentiasa sedar dengan apa yang berlaku di dalam situasi kehidupan kita sehari-harian. Saya ingin berkongsi satu pepatah yang mengatakan apabila kita sudah tidak lagi boleh mengubah situasi, maka kita hendaklah mencabar diri kita, membantu diri kita untuk mengubah diri kita untuk beradaptasi dengan situasi-situasi yang berlaku. Sebagai contoh, kalau kita lihat keadaan yang berlaku di dalam kehidupan kita di dalam setahun, 2 tahun ini, dalam keadaan pandemik sebelum ini, yang memberi impak yang besar, termasuk kepada emosi, termasuk kepada ekonomi dan sebagainya, adalah suatu yang di luar jangka.
Tetapi dalam keadaan yang sama, semua orang belajar, majoriti daripada kita belajar untuk beradaptasi dan sebagainya, supaya akhirnya kita dapat menguruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Itu yang saya katakan. Kalau ada satu pepatah bahasa Inggeris yang mengatakan, dikata live life as is, not as it. Kita cuba hidup dengan keadaan semasa kita, bukannya kita kata kalau kita macam ini, kalau kita macam itu, sebab apa bayangan-bayangan itu mungkin tidak berlaku. Bukan saya kata kita tidak boleh mengimpikan sesuatu perkara yang lebih baik, tetapi kita juga harus lihat perkara-perkara itu dengan keadaan situasi semasa, dengan kapasiti yang kita ada, dengan mungkin kedudukan ekonomi kita, keadaan kita dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita bukan sahaja menerima perkara yang berlaku itu tanpa kita merancang untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Perancangan ke arah yang lebih positif, perancangan ke arah yang lebih baik itu adalah sangat penting, dan itulah yang kita kata apabila kita memberi harapan yang positif, insya-Allah yang kita kata harapan yang positif akan memberi impak yang positif. Sebagai contoh, apabila kita nak datang bekerja setiap hari, kita tahu kadang-kadang kerja kita banyak, tetapi kita kata okey, kita set satu perkara, kita uruskan masa kita dengan baik, dan kita harap kerja kita itu kita dapat selesaikan dengan sebaik mungkin, dan insya-Allah kita akan lebih bersemangat. Betul lah, kalau kita tengok macam saya percaya kepada rakan saya, saudara Ismail, dia bersemangat nak datang untuk menguruskan perkongsian yang baik untuk masyarakat pagi ini. InsyaAllah. Prof, tekanan itu juga boleh berlaku apabila berlakunya jangkaan ataupun kita kata expectation yang tinggi dalam kalangan masyarakat, keluarga ataupun untuk diri sendiri. Jadi bagaimana untuk kita hidup dalam jangkaan itu ataupun untuk kita meletakkan kapasiti dan juga kemampuan diri kita bersandarkan kepada jangkaan dan juga kemampuan diri kita sendiri supaya jangkaan itu tidak akan memberi dan juga memberikan mudarat kepada kita pada kemudian hari. Ya, betul lah. Itu adalah satu perkara yang sangat penting di dalam hidup kita ni. Kalau kita lihat, kita ada diri kita yang sebenar, keadaan sebenar, dan juga apa yang kita harapkan. Okey, harapan yang terlalu tinggi yang mungkin pada waktu itu masih lagi kita tidak boleh capai, dan kita kalau dengan keadaan kita yang begitu rigid, kita nak juga apa yang kita nak, tiba-tiba kita tak dapat, maka dia akan memberi satu kekecewaan. Tetapi mungkin kita kena latih diri kita supaya kita lebih fleksibel. Bermaksud, bukan saya tidak mahu untuk menjadi lebih baik. Mungkin kalau kita tengok satu jangkaan yang kita nak, memang kita akan usahakan yang lebih baik. Kita dah usaha betul-betul, tetapi kalau kita masih belum dapat, kita kena belajar untuk menerima keadaan. Bahawa mungkin kita jangka kita dapat perfect 100%, tetapi kalau kita dapat 80% itu sudah baik. Maka kita kena pujuk diri kita, kita kena latih diri kita bahawa ini adalah sesuatu perkara kita buat yang terbaik. Kalau kita dapat, alhamdulillah. Kalau kita tidak dapat, kita usaha lagi, insya-Allah. So perkara-perkara yang positif itu harus kita latih dalam diri kita, barulah kita rasa selesa dengan keadaan yang berlaku. Kekecewaan mungkin berlaku, tetapi kekecewaan itu tidak begitu tinggi, tidak begitu besar, sebab harapan yang terlalu tinggi, yang tidak logik, akan memberi impak yang negatif kepada diri kita. Okey, baik. Satu perkongsian yang konklusif. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Wan Mazuki atas perkongsian tersebut. InsyaAllah kita akan amalkan dan juga kita sentiasa bersedia dengan kerangka pemikiran yang positif untuk memastikan kita akan mengharungi hari-hari mendatang dengan kaedah dan juga terma yang lebih positif. Terima kasih Doktor berkongsikan pandangan Doktor bersama kami pada pagi ini.